Hai, selamat pagi pelajar sekalian. Apa kabar anak murid Cikgu semua? Cikgu berharap kamu berada dalam keadaan yang sehat ya. Oke, jadi pada hari ini Cikgu akan menyambung kembali pembelajaran kita dalam bahasa Melayu, penulisan kertas 2, bahagian C, menulis karangan laporan. Bersama saya, Cikgu Clea Celes. Karangan laporan. Apa itu karangan laporan? Karangan laporan ini merupakan karangan berformat. Jadi, apabila kita ingin menulis karangan laporan, kita perlulah mengikut format karangan laporan. Karangan laporan ini ditulis untuk melaporkan peristiwa yang dilihat atau didengar. Jadi, apa sahaja peristiwa yang kamu sudah pernah lihat ataupun kamu pernah dengar, kemudian kamu diminta untuk menulis peristiwa tersebut, jadi kamu tulislah dalam bentuk karangan laporan, oke? Oke. Kenal pasti jenis laporan. Jenis laporan apa yang kamu perlu tulis? Salah satunya aktiviti persatuan. Mungkin kamu dikehendaki untuk menulis salah satu laporan tentang aktiviti persatuan. Jadi kamu tulislah dalam satu karangan jenis laporannya, atau lawatan ke suatu tempat. Kamu pergi melawat ke suatu tempat dan kamu diminta untuk menulis laporan. Perasmian atau sambutan. Yang ini sama ada majelis sambutan sukan sekolah ataupun sambutan perayaan-perayaan. Kalau kamu dikehendaki menulis laporan, maka kamu tulislah dalam bentuk karangan laporan. Semasa menulis karangan laporan ini, kamu boleh menggunakan teknik penyoalan. Bagaimana teknik penyoalan? Apa itu teknik penyoalan? Contohnya, Bila aktiviti tersebut diadakan, dijalankan, atau dalam karangan kamu perlu nyatakan bila aktiviti itu berlaku. Seterusnya, siapa yang terlibat dalam aktiviti tersebut ataupun dalam lawatan tersebut. Seterusnya, di mana aktiviti itu berlaku, itu pun mesti ada di karangan laporan kamu untuk isi lah ya. Jadi baru jelas, baru orang tahu tentang laporan kamu itu. Oke? Mengapa aktiviti tersebut dijalankan? Mungkin ini lebih kepada tujuan lah. Kamu boleh tulis apa tujuan sesuatu aktiviti tersebut dijalankan. Bagaimana perjalanan, apa yang berlaku semasa aktiviti tersebut dijalankan ataupun semasa lawatan itu dijalankan. Jadi nyatakan dalam laporan kamu. Jadi kesimpulannya, kamu boleh menggunakan teknik penyoalan ini untuk menulis karangan yang mempunyai isi-isi. Seterusnya kita lihat pada format karangan. Karangan laporan berformat ya. Cikgu sudah bagi tahu awal-awal bahwa karangan laporan ini mempunyai format. Yang pertama, tajuk laporan. Ini wajib adalah ya, ditulis huruf besar di setiap awal kata dan perlu digaris. Yang kedua, pendahuluan, isi-isi, dan penutup. Idea keseluruhan dimulakan dengan pendahuluan, diikuti isi-isi dan penutup. Yang ketiga ialah pengakuan pelapor. Apabila kamu telah selesai menulis isi-isi dan penutup, pengakuan pelapor ini mesti ada, di mana ia ditulis di sebelah kiri selang sebaris daripada perenggan akhir. Perenggan akhir itu perenggan penutup lah ya. Diakhiri dengan tanda koma dan setiap awal kata mesti huruf besar. Contohnya, laporan disediakan oleh. Jadi, laporan huruf L itu perlu ditulis menggunakan huruf besar. L saja ya, yang lain tidak perlu. Huruf pertama saja. Yang keempat, tarikh. Tarikh ditulis di sebelah kanan bertentangan dengan pengakuan pelapor. Jadi kalau tadi pengakuan pelapor di sebelah kiri, maka tarikh di sebelah kanan. Setentang ya, nama bulan ditulis dengan huruf besar sepenuhnya. Contohnya lah bulan Agustus. Jadi tulislah bulan Agustus itu menggunakan huruf besar. OGOS menggunakan huruf besar. Yang kelima, tanda tangan.
Tanda tangan ditulis di sudut kiri selepas pengakuan pelapor. Bahwa pengakuan pelapor itu mesti ada tanda tangan, kemudian nama pelapor ditulis dengan nama penuh ya dalam kurungan. Kemudian ditulis dengan huruf besar sepenuhnya. Jadi nama pelapor itu kamu perlu tulis menggunakan huruf besar di dalam kurungan. Yang ketujuh, jawatan pelapor. Jawatan pelapor ditulis di sudut kiri dan diletakkan tanda koma. Kira di bawah nama pelapor itulah ya. Kemudian yang ke-8, nama persatuan. Ditulis di bawah jawatan pelapor, diletakkan tanda koma. Yang ke-9, nama sekolah. Ditulis di bawah nama persatuan, diakhiri dengan tanda nokta. Sebab sudah habis dan tiada apa-apa lagi yang mau dituliskan, itulah kena akhiri dengan tanda nokta. Format karangan laporan. Mari kita lihat bersama-sama satu persatu. Yang pertama sekali, tajuk laporan. Tajuk laporan mesti di tengah-tengah dan mesti digaris ya. Setiap huruf awal kata, awal perkataan mestilah huruf besar di awal sahaja. Seterusnya, pendahuluan. Di perenggan pertama, kemudian isi di perenggan 3 dan 4. Akan tetapi, jikalau kamu mau menambah isi pun boleh. Tambahlah lagi perenggan isi di bawah. Seterusnya, di bawah sekali perenggan penutup. Oke, setelah selesai perenggan penutup, kenalah tulis di bawah, laporan disediakan oleh. Inilah yang cikgu maksudkan dengan pengakuan pelapor tadi. Seterusnya, tarikh. Ia mesti sebaris dengan pengakuan pelapor. Yang ini kena ingat ya, huruf besar. Nama bulan mesti ditulis dengan huruf besar sepenuhnya. Jadi, Februari huruf besar lah semua. Oke, seterusnya tanda tangan. Bawah pengakuan pelapor itu mesti ada tanda tangan, kemudian nama pelapor, jawatan, nama persatuan, dan nama sekolah. Ini kena tulis dengan tanda koma ya. Contohnya, selepas jawatan pelapor, koma. Ditulis lagi nama persatuan dan koma. Sampai akhir nama sekolah barulah nokta, sebab tiada apa-apa sudah yang mau dituliskan. Oke? Jelas, ini merupakan format karangan laporan dan beginilah caranya menulis karangan jenis laporan. Oke, mari kita lihat pula contoh karangan laporan. Ini contoh tajuk, laporan lawatan ke pameran buku. Jadi di situ kita dapat lihat semua huruf di awal perkataan itu huruf besar kecuali kata sendi dan kata hubung. Jadi ke ini adalah kata sendi, maka tidak perlulah ke itu huruf besar. Perenggan yang pertama adalah pendahuluan. Kamu boleh baca di situ ya. Kamu boleh nampak di perenggan pertama itu bila lawatan itu diadakan, siapa yang menyertai dan kemana destinasi mereka. Seterusnya di perenggan isi, perenggan yang kedua, kamu tulislah kejadiannya, apa yang berlaku, daripada sampai, apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan. Jadi apa sahaja aktiviti yang kamu lakukan, kamu tulislah dalam karangan kamu. Akhir sekali di perenggan penutup, terangkanlah apa perasaan kamu dan kemudian apa harapan kamu. Itu perenggan penutuplah. Yang cikgu cakap tadi tentang perasaan dan harapan itu pada perenggan penutup. Akhir sekali, setelah selesai perenggan penutup, tulislah pengakuan pelapor itu mengikut format nama, tanda tangan, jawatan, persatuan, sekolah, dan tidak lupa juga tarikh. Jadi, inilah contoh karangan laporan. Cikgu harap jelaslah penerangan cikgu tentang bagaimana cara menulis karangan laporan ini ya. Sekian dulu daripada cikgu. Terima kasih dan jaga diri semua.